وطريق للفلاح باسمك الله. Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.คุณกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุตะอาวุธเรดิโอในระบบ FM ความถี่ 100.5 เมกะเฮิรตซ์ตะอาวุธเรดิโอเรายินดีอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปและคุณสามารถติดตามรับชมทีวีออนไลน์ตะอาวุธทีวีทีวีร่วมสร้างความดีสู่สันติภาพ www.taawuntv.com ชมย้อนหลังได้ที่ YouTube และชมรายการสดๆผ่านตะอาวุธไลฟ์และผ่าน Facebook Live ตะอาวุธทีวีโทรศัพท์ 073-491-221 และ 081-957-0447 ตะอาวุธเรดิโอและตะอาวุธทีวีอยู่ภายใต้การดูแลของมัสยิดตะอาวุธบางปู Sebuah memori indah tercipta melukis sejarah warga desa. รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับฟังและรับชมได้ทุกวัย Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ini? Adakah kita beriman kepadanya? Adakah kita cinta kepadanya? Marilah sama-sama kita mengenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak mendekati dan tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita di dunia ini kita berhidup sama dengan Rasulullah dan akhirat nanti kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan saya Walad Hadis hari Jumaat selepas solat Asar lebih kurang jam 4.30 sampai kepada 5.30. Kita mari dengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونصلي ونسلم على القائل من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan
taufik Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hidayahnya, dapat kita sama-sama nak mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW dalam ruangan kita. Setiap hari satu hadis ataupun walak hadis, yang mana kita berjumpa setiap petang hari Jumaat selepas solat asar. Alhamdulillah, kita bersama lagi dengan hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis kitab Imam An-Nawawi, yang mana kita bersama dengan hadis yang kedua, hadis yang sangat agak kata panjang. Kita dah kecek membicara pada separuh daripada hadis yang kedua ini, dan juga kita akan dengar, akan memahami dan juga mempelajari apa yang Rasulullah SAW nak kepada kita separuh yang ke akhir sampai ke akhir hadis yang kedua ini, insya-Allah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita duduk dengan mempelajari, memahami hadis-hadis Rasulullah SAW kerana tidak sebab yang lain melainkan kita dengan sebab kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kerana imam kita ataupun pemimpin kita, penam kita dalam dunia ini tidak ada yang lain melainkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga kita dengan sebab kita ikutkan Nabi, sama ada sunnah dia, perbuatan dia, perkataan dia, segala gerak-gerik Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab kita cinta, kita berdoa semoga Allah Ta'ala akan bangkitkan kita pada hari kiamat nanti bersama dengan orang yang kita kasih, orang yang kita cinta, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Satu pepatah ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Allah Ta'ala firman dalam ayat ini bahawa hari yang kami akan panggil mereka, setiap manusia serta ataupun datang serta dengan pemimpin mereka.ในวันที่อัลลอฮฺ Subhanahu Wa Ta'ala จะทรงเรียกผู้คนทั้งหมดมาพร้อมกับบรรดามาพร้อมกับผู้นำของพวกเขา pemimpin mereka, ผู้นำ mereka. Maka di dunia ini kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah, kita percaya bahawa tidak ada pemimpin kita yang sebenar yang nak menyelamatkan kita sama ada di dunia ini dan juga di akhirat nanti, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kita tahuilah bahawa pemimpin kita iaitu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidup dalam dunia ini dengan sungguh untuk mempelajari, memahami hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita seperti kita hidup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dah mati, tapi kita duduk, kita hidup hayat kita ini dengan sunnah Nabi dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis Irbad bin Sariyah, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajidh." Nabi suruh kita kikir. Suruh kikir sunnah dia, pegang sunnah Nabi kita ini dengan kita kikir dengan gigi kerah kita. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itulah ayat kita, banggalah kita lahir dan juga hidup dalam dunia ini jadi orang tu ataupun ada pemimpin, iaitu pemimpin yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita berada di hadis yang kedua. Selepas kita kecek pada minggu yang lepas mengenai dengan hadis Jibril alaihissalam, yang mana Jibril alaihissalam mari cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rupa manusia, dan juga fa asnada rukbatayhi ila rukbatay, duduk pelaga lutut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tanya Nabi yang mana hal ataupun keadaan malaikat Jibril yang datang. Syadidu thiyab, iaitu putih, bayadu thiyab, baju sangat putih. Syadidu sawad syi'ar, rambut dia pun sangat hitam. Mari dengan keadaan dia ni, orang yang cuci, orang yang bersih, orang yang agak kata Masya Allah. Tetapi Umar sebagai orang yang riwayat hadis ini, la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad.
kami tak biasa kenal, tak biasa lihat lelaki ni. Kalau lihat kepada tubuh dia pun tidak ada rongroy bekas dia ni bermusafir mari tempat yang mana untuk datang kepada Madinah Nabi untuk jumpa dengan Nabi, tak jumpa juga bekas-bekas dia bermusafir. Lalu Wa'wi Umar ni palak cai mana terpelik lah siapa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga soalan yang pertama yang dia tanya kepada Nabi, dia tanya fa akhbirni 'anil Islam. Memberitahulah kepada kami, hey Muhammad, apanya al-Islam? Apa al-Islam? Gapo Islam? Maka Nabi jawab itu al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bait in istata'ta ilaihi sabila. Iaitu rukun Islam yang 5 perkara yang kita dah bayar ataupun terangkan kepada saudara pendengar yang minggu lepas. Maka selepas Nabi royak sasa arkan ataupun rukun Islam kepada malaikat Jibril ataupun orang yang datang tanya Nabi itu, iaitu malaikat sendirilah, jawab kata qala sadaqta, benar. Hey Muhammad, gapo yang kamu royak kepada aku tadi tu semuanya adalah benar yang benar. Semua itu adalah benar yang benar. Yang boleh nak royak kata qala sadaqta. Selepas daripada soalan yang pertama yang Jibril tanya kepada Nabi, maka selepas itu Jibril tanya kepada Nabi pula, qala fa akhbirni 'anil iman. Qala fa akhbirni 'anil iman. Selepas itu, hey Muhammad, yang mana kita telah panggil nama Nabi iaitu ya Muhammad. Maka malaikat Jibril tanya fa akhbirni 'anil iman. Hey Muhammad, selepas itu kamu royaklah kepada kami apanya al-iman. Maka Nabi Muhammad SAW jawab kata, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Lalu Nabi jawab kepada iaitu al-iman. Iman iaitu bahawa kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beriman kepada malaikat, dan juga beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga beriman kepada rasul. Semua rasul Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang terakhir beriman dengan qada Allah Subhanahu wa taala, sama ada qada itu adalah benar yang baik dan juga ada pun qada Allah taala yang benar yang tidak baik. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, al-iman, kalimah al-iman, beriman yang kita panggil iman itu iaitu kita al-iqrar, kita jenyan. Kata Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan bagi kita. Dan juga serta al-iqrar, kanjian kita itu mesti kena ada al-khudu', nom ataupun camdun, untuk nak taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah SAW. Kerana tak cukup. Kerana kita tak cukup satu orang nak royak kata dia amantu billah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi iman dia tak bawa dia kepada dah bawa dia kepada ibadat, perbuatan ataupun taat dia kepada Allah dan juga Rasul seperti mana dia kata dia iman kepada Allah dan juga Rasul. Tak cukup. Kerana kalau cukup, nescaya Abu Talib akan jadi salah satu orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah. Tetapi dia ngaku kata Nabi Muhammad adalah Nabi Allah, tetapi dia tidak turut. Abu Talib dia hanya ngaku kata Nabi adalah Nabi Allah, tetapi dia tidak turut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu dia ni bukan jadi orang yang beriman kepada Allah yang sebenar. Kerana al-iman yang mana ulama memberi ta'rif mengata ni'ya mengenai dengan al-iman, iaitu qaulun bil lisan. Kita kata kita iman kepada Allah, kita iman kepada Rasulullah SAW, wa i'tiqadu bil qalbi. Kita i'tiqad dalam hati kita. Tak cukup kita kata dengan mulut sahaja, tetapi hati kita jadi hati yang munafik. Hati seperti orang munafik yang dia kata dia masuk Islam, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, dia solat serta dengan Nabi. Tetapi dalam hati dia ni, dia sangat benci kepada al-Islam, sangat benci kepada Islam. Kerana itu tidak cukup iman kita kena qaulun bil lisan wa i'tiqad
i'tiqad bil qalbi. Bil janan atau bil qalbi. Oleh hati kita kena i'tiqad. Wa amalun bil jawarih. Hati kita dah i'tiqad bahawa Allah Subhanahu taala dan juga rasul yang dia beriman, tetapi dia kena amal. Dia kena beramal dengan amalan atau turut syariat-syariat yang dibawa oleh Allah SWT dalam Quran dan juga hadis Nabi, dalam hadis Nabi SAW. Dan juga iman kita ini yazidu bitta'ah. Dia tambah iman kita supaya bateri. Ulama kata iman kita supaya bateri. Yazidu bitta'ah, apabila kita duduk dengan ibadat, duduk dengan ketaatan kita kepada Allah SWT, iman kita akan tambah, akan naik. Iman kita akan naik, akan tambah. Tetapi apabila kita duduk dengan maksiat, wa yanqusu bil maksiyah, dan juga iman kita akan kurang dengan sebab kita mengadakan maksiat ataupun fafun dengan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billahi min zalik. Itu nak kata yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Seperti mana ayat Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Karim suratul Anfal, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar, iaitu apabila dibaca ataupun disebut di sisi mereka dengan nama-nama Allah, baca ayat-ayat Quran ni, hati mereka getar. Getar hati mereka dan juga tambah iman kepada mereka, kerana mereka duduk dengan hal keadaan dia ingat kepada Allah SWT, duduk dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga apabila dia duduk dengan maksiat, maka iman dia ni akan kurang. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, beriman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama kali, mesti kita kena i'tiqad. Kita beriman bahawa Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala ada sungguh. Kami yukang Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang tidak satar, kata tidak ada Tuhan pada dahulu lagi ni, bahawa dia ni bukan orang Islam yang sebenar, bukan orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Taala. Orang yang beriman kepada Allah Taala, dia kena iman bahawa Allah Taala wujud, ada. Allah Taala wujud sungguh. Itu nak kata siapa ke Fir'aun. Fir'aun yang kata dialah sebagai ana rabbukumul a'la, Tuhan yang sangat tinggi tu. Seperti mana Allah Ta'ala cerita kita dalam Quran. Fir'aun dia tahu bahawa di sana ada Tuhan yang sebenarnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dia tanya kepada Musa AS. Tetapi apabila Musa royak kepada Fir'aun bahawa Allah Ta'ala iaitu Tuhan kepada Rabbus samawati wal ard, Tuhan kepada langit dan juga bumi, tetapi dia pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia patisik sakta dengan hal keadaan dia ada ilmu ohang, dengan takabur dia. Bahkan dia tahu kata di sana ada Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita mesti kena beriman kepada Allah. Tak cukup kita beriman bahawa Allah Taala ada sungguh. Kita kena beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rububiyah yang jadi, yang mencipta segala yang berada dalam dunia ini. Siapa ke tubuh kita, Allah Ta'ala sebagai orang yang menciptakan kita, sebagai Tuhan yang mencipta kita, langit, bumi, segala yang ada di dalam bumi ini, Allah Ta'ala sebagai orang yang milik. Orang yang milik semua. Seperti mana Allah Ta'ala firman dalam Quran, amman yamlikus sam'a wal absar. Siapakah yang milik dengar ini, linga ini ataupun absar, mata ini, dan juga siapa yang boleh nak menghidupkan orang yang dah mati dan juga orang yang hidup ni waktu mati, dan juga siapa yang wa may yudabbirul siapa yang berihan segala di dalam dunia ini. Tidak ada, mereka akan jawab bahawa Allah Subhanahu Wa Taala. Orang musyrikin dulu kalau kita tanya mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Orang musyrikin dulu tak sama dengan orang musyrikin sekarang. Orang musyrikin semasa Nabi Muhammad SAW, kalau kamu ditanya, Allah Ta'ala firman dalam Quran, kalau kamu ditanya kepada mereka bahawa siapa yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka akan kata Allah. Allah
sebagai orang yang menciptakan langit dan juga bumi. Itu ayat orang musyrikin pada dulu. Dan juga rububiyah, kita mesti kena mengaku bahawa Allah sebagai Ar-Rabb, Tuhan bagi sekalian alam. Dan juga Allah Ta'ala sebagai Al-Malik, orang yang milik segala yang ada dalam dunia ini. Langit bagi Allah, bumi bagi Allah. Segala tubuh kita itu adalah milik Allah SWT, yang Allah Ta'ala nak berihan kita, nak suruh kita buat ibadat kepada dia semasa kita berada di dalam dunia ini. Dan juga kita kena i'tikad bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq, sebagai orang yang pencipta segala makhluk yang berada di dalam dunia ini, dan juga Al-Mudabbir, orang yang berihan. Kita mati, kita hidup, langit musim pergi mari, siang malam, ngati hari, tukar pergi mari, 24 jam. Itu adalah kan berihan pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan berihan kong Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita kena i'tikad bahawa Allah Ta'ala ada sungguh. Yang kedua, kita i'tikad bahawa Allah Ta'ala sebagai rububiyah, orang yang mencipta segala yang berada dalam alam ini. Dan juga yang ketiga, kita i'tikad, kita percaya bahawa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang patut kita beribadat kepada dia hanya sahaja, satu sahaja. Sebagaimana kita menyaksi dalam syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada tempat benar yang kita nak sembah yang sebenarnya itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh kita nak bersyirik sama dengan Allah. Wal iyadzu billahi min dzalik. Dan juga yang terakhir, kita kena i'tiqad, percaya bahawa Allah SWT bagi dia ni ada asma, nama-nama dan juga sifat yang baik bagi dia. Allah Ta'ala raya Al-Khaliq, sebagai pencipta. As-Sami', Allah Ta'ala dengar. Al-Basir, Allah Ta'ala sangat lihat, tahu, alim. Segala sifat dan juga nama-nama Allah SWT yang mana dia raya dalam Al-Quran, kita mesti kena percaya. Itu adalah mazhab sebagai ahli sunnah wal jamaah. Mazhab ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana Allah Ta'ala royak sifat ataupun nama dia dalam Al-Quran, kita mesti kena percaya seperti mana dia royak. Dan juga melalui Nabi SAW di dalam sunnah dia SAW. Kita tidak boleh dengan nak tahrif, min ghairi tahrif. Kita percaya sifat dia itu mai sama kira cak bitbian, baki, ataupun takwil dengan takwil yang tidak betul. Dan juga kita tak boleh nak taktil, kita nak participate, kita nak tolak, kita tidak terima dengan nama dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Ini nak kata mazhab ahli sunnah wal jamaah. Orang ahli sunnah tak boleh dia nak participate. Tuhan raya dia kena percaya bin ghairi ta'til wala takyif. Takyif nak atibai. Tuhan Al-Khaliq ataupun Tuhan As-Sami', Tuhan dengar. Balah mana Tuhan dengar? Kita nak agi atibai kata Tuhan dengar supaya manusia dengar ni tak boleh. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah Ta'ala tidak menyerupai dengan makhluk-makhluk yang lain. Tuhan ayat caci dalam Al-Quran, wa huwa as-sami'ul basir. Dan juga Allah Ta'ala sangat mendengar dan juga sangat melihat. Tak boleh kita nak takyif wala tamthil. Takyif nak pergi atibai pun tak boleh juga. Tamthil lagi orang yang serupa dengan manusia. Tangan Tuhan ataupun telinga dengarkan fangka Allah Ta'ala lagi orang serupa manusia pun tidak boleh juga. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul alim. Seperti mana setengah golongan orang-orang Islam yang mereka takwil, atibai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran ni sangat menyeleweng dan tidak betul dengan pentafsiran ataupun takwil daripada Nabi dan juga sahabat dan juga para salafus salih. Seperti ayat Allah Ta'ala, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala duduk di atas arasy istawa, yang tinggi, arasy yang tinggi. Mereka pergi tafsir ataupun pergi takwil bahawa istawa itu istaula, iaitu jadikan pokrong. Itu tidak betul, tidak ada laktan daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dan juga seperti ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayat Al-Quran, lima khalaqtu biyadai. Seperti mana aku, iaitu Allah Ta'ala jadikan dengan biyadai, dengan dua tangan ataupun dengan tangan aku. Kita nak pergi takwil
Kata biyadai di sini dengan tangan, dengan kudrati, dengan kuasaman Allah Ta'ala ataupun kuwati palang Allah Ta'ala ni, kita nak pergi takwil dengan kudrah ataupun kuwah, tidak boleh kerana tidak ada sabit daripada sunnah ataupun dalil daripada Al-Quran Al-Karim. Nah, tidak ada dalil, tidak ada laktan. Yang penting, yang wajib kita percaya, Allah Ta'ala jadi dengan tangan, tetapi tangan dia tak serupa dengan makhluk-makhluk seperti kita manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk mana-mana pun. Allah Ta'ala ada tangan, tetapi tidak boleh kita nak royak kata serupa manusia ataupun serupa siapa-siapa, kerana tangan adalah seperti Allah royak saja, kita nak percaya. Tidak boleh kita nak tamsil, nak pergi priap semuan. Kita nak pergi royak atau serupa benda tu, tidak boleh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dalam al-iman, rukun iman, iaitu kita beriman kepada para malaikat. Yang mana kita telah royak para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan mereka daripada cahaya, an-nur. Yang mana Nabi SAW sabda dalam satu hadis, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijin min nar. Hadis riwayat Imam Muslim. Malaikat jadikan daripada cahaya an-nur, manakala al-jin jadikan al-jin itu jadi daripada api. Dan juga kita kena beriman kepada para malaikat dengan kerja yang amanah ataupun memberi kepada mereka. Setengah malaikat Allah Ta'ala suruh dia ni sebagai malaikat yang turun wahyu, iaitu seperti malaikat Jibril. Dan juga malaikat yang lain seperti Mikail, iaitu orang nanti dia ataupun kerja dia iaitu mengenai dengan hujan dan juga buah-buah kayu. Buah-buah kayu yang tumbuh, yang ada hujan, turun hujan, kerja suatu turun hujan ni, iaitu malaikat Mikail, yang nama Mikail. Dan juga malaikat Israfil. Malaikat Israfil iaitu orang yang tiup sangkara pada hari kiamat, hari yang kita nak bangkit daripada kubur. Itu kerja mereka yang kita mesti kena beriman dengan kerja-kerja yang Allah Ta'ala utuskan mereka. Dan juga malaikat yang lain lagi seperti malaikat Raqib Atid, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tuhan ayat Al-Quran, malaikat yang tanda perkataan kita ataupun perbuatan kita, yang perbuatan kita apabila keluar daripada mulut kita, perkataan kita keluar daripada mulut kita ni tak lepas daripada malaikat yang akan tanda. Nanti dia akan tanda perkataan kita dan juga perbuatan kita. Itu kita mesti kena beriman kepada mereka. Itu malaikat Al-Jibril dan juga Mikail, Israfil dan juga malaikat-malaikat yang lain lagi, Atid, Raqib, dan juga malaikat yang tunggu syurga, malaikat yang tunggu neraka dan juga syurga, dan juga malaikat yang dia ada kerja untuk mengambil nyawa kita, Malikul Maut, yang ambil nyawa kita. Itu segala malaikat yang ada kerja yang mana Allah Ta'ala utus mereka. Kita dah kecek pada minggu lalu bahawa Jibril AS dan juga malaikat-malaikat yang lain ni, mereka ada sayap, ada mengenai kelebihan yang banyak, ada hampir set malaikat ni yang banyak kita dah kecek pada minggu dulu. Itu beriman kepada para malaikat. Yang ketiga yang mana Rasulullah SAW menjawab kepada Jibril AS, iaitu mesti kita beriman kepada Al-Kutub, iaitu kutubullah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta nabi-nabi dulu kepada satu kaum, bukan hanya hatta tubuh mereka sahaja, tetapi serta dengan nabi Allah Ta'ala turunkan ataupun hatta juga, iaitu Al-Kitab, kampi perangkap benda nabi kepada rasul yang adil. Kerana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, kana an-nasu ummatan wahidah fab'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa munzirin. Sebelum itu, selepas masa Nabi Adam, manusia ni jadi ummah wahidah, jadi peracacah adilkan. Tapi selepas itu berlaku
setengah orang jauh daripada ajaran Islam, lalu mesti Allah Ta'ala kena hantar Nabi. Kena hantar para Nabi untuk jadi orang takdiran. Nabi kerja dia mari untuk nasihat kepada kaum dia ataupun peracacat dia. Mubasyirin royak. Benar apa yang kita kena buat baik, yang kita akan dapat masuk syurga, dan juga kita kena royak kepada mereka. Benar yang mereka apabila buat, mereka akan masuk neraka, waliyadzubillahi min dzalik. Dan juga wa anzala ma'ahumul kitab, dan juga serta mereka Allah Ta'ala turunkan juga iaitu Alkitab, dan juga kita mesti kena beriman bahawasa kitab yang dulu daripada kitab Al-Quran adalah kitab yang dimansuh, yang tuk mokat, tuk yukleg. Kerana kitab-kitab yang dulu seperti Al-Taurah dan juga Al-Injil, Al-Zabur, tidak ada rong-roi, tidak ada nuskha ataupun lim tajing yang bersungguh, tidak ada beki daripada tangan-tangan mereka, tidak ada. Maka mesti kita kena yakin bahawa Al-Quran datang, dan juga kitab-kitab yang dulu telah di orang panggil mokat, tidak boleh nak guna, melainkan setengah syariat yang betul dengan syariat-syariat kita saja. Kerana Al-Quran datang kepada kita ini, kalau ada setengah syariat yang ada pada masa Nabi-Nabi dulu seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, setengah syariat mereka, ibadat mereka ataupun syariat mereka yang sama dengan syariat kita, itu ulama kata ittifaq, boleh kita nak beramalkan dengan dia. Tetapi apabila syariat mereka yang selisih, yang katyang dengan syariat kita, maka ittifaq ulama juga haram, tak boleh kita nak beramalkan dengan syariat-syariat mereka. Tetapi jenis yang ketiga, syariat mereka yang tidak selisih dengan kita, tidak selisih kita tapi tidak serupa dengan kita, maka di sini papet ni jenis ini kita tidak boleh nak turut, dan juga tidak boleh juga kita nak royak atau bahang pun tak boleh juga, tak betul. Tak boleh juga. Tetapi kita kena diam. Kita kena dia saja. Tidak boleh nak turut, tetapi tidak boleh nak tolak juga. Itu atas syariat pada Nabi-Nabi dulu dengan Al-Quran. Dan juga Al-Quran ini datangkan dia ni untuk nak mokat pada kampir-kampir yang dulu. Sama ada kampir yang kita lihat tadi, ada kampir kena baiki kedah. Tetapi kampir yang tidak kena baiki pun, kalau syariat yang baik, yang betul dengan Al-Quran ni, yang mari belakang akhir kitab sekali, boleh kita beramalkan dengannya. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Tuhan mari atas Quran mari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nak yunyan benar yang serupa dalam kitab-kitab yang dulu ni, untuk nak musaddiqan, mari yunyan kata betul, ataupun benar yang selisih itu adalah benar yang batil, benar yang tidak betul. Dan juga kitab segala ini, kitab sama ada kitab yang sebut dalam Quran, yang Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam Quran, Al-Quran, dan juga Al-Injil yang turun kepada Nabi Isa AS, dan juga At-Taurah kepada Nabi Musa, Az-Zabur kepada Nabi Daud AS, dan juga setengah suhuf, mushaf ataupun suhuf Ibrahim, dan juga suhuf Musa ni. Semua kita kena percaya bahawa segala ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena percaya bahawa semua kita sebut nama tadi ataupun nama yang disebut oleh Allah Taala sendiri dalam Quran ni, kita mesti kena beriman bahawa ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita beriman kepada Al-Quran, tetapi kita participate, kira yang kata At-Taurah yang boleh sungguh tu yang turun kepada Nabi Musa, kita participate kata bukan Allah SWT yang turun, maka kita tidak jadi orang yang beriman kepada Alkitab, iaitu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang sebenar. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, yang seterusnya Nabi kata antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, iaitu beriman kepada rasul, para rasul, iaitu rasul yang mana Allah Ta'ala utuskan kepada satu kaum semenjak Nabi Nuh AS. Kerana sama dengan mereka, Nabi utus dan juga ada risalah, ada san untuk nak dakwahkan
kepada kaum-kaum mereka. Rasul yang pertama iaitu Nabi Nuh AS. Orang yang beriman kepada Rasul, satu berita baik kepada mereka. Allah Ta'ala firman dalam Quran, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Sesungguhnya sesiapa yang bertaat kepada Allah dan juga Rasulnya, mereka akan bersama dengan orang yang Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada mereka daripada golongan Nabi, para Nabi, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Orang yang benar, as-siddiqin dan juga as-salihin, orang yang syuhada, orang mati syahid, dan juga orang yang baik, orang yang as-salihin. Ini orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasul. Dan juga para Rasul yang Allah Ta'ala utus semenjak Nabi Nuh AS sampai kepada Rasul yang terakhir. Rasul yang terakhir iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ada beberapa Rasul yang mana Allah Ta'ala memberi gelaran kepada mereka sebagai Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah golongan Nabi-Nabi yang orang panggil kata ada kesabaran yang sangat hebat, yang sangat panjang, ataupun jumpa dengan cubaan Allah Subhanahu Taala yang sangat teruk. Seperti Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS, dalam kisah dia yang mana Allah Ta'ala memberi rezeki untuk dia ada anak, iaitu Nabi Ismail AS. Dalam masa dia ni sangat tua, masa yang sangat banyak. Tetapi dengan dia minta kepada Allah Ta'ala untuk nak rezeki, datangkan satu orang anak yang soleh kepada dia, maka Allah Ta'ala memberi satu orang anak yang nama Nabi Ismail AS. Tetapi satu kali Nabi Ibrahim AS, dia mimpi dalam tidur dia, bahawa Allah Ta'ala suruh dia ni bunuhkan anak dia, sembelih anak dia Ismail AS. Lalu dia bangun, dan dia orang panggil kata ar-ruhyah ataupun mimpi Nabi itu adalah wahyu. Mimpi Nabi adalah wahyu. ความฝันหรือฝันของบรรดา Nabi นี่ถือเป็นวะฮยู จาก Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia bangun, dia goyak kepada Nabi, anak dia Nabi Ismail AS. Hai Nabi Ismail AS, ya bunai, inni ara fil manam, sesungguhnya aku tengok, aku mimpi malam, anni azbahu, bahawa aku ni nak sembelihkan kamu. Fanzur madza tara, เจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง เจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง Lalu Nabi Ismail AS, ya abati if'al ma tu'mar, buatlah tu apa yang kamu kena suruh. Nabi Ismail AS tahu bahawa perintah ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala nak cuba Nabi Ibrahim AS dengan sebab orang tua yang ada anak yang pertama dengan masa yang banyak, dia sangat cinta, sangat kasih kepada anak dia. Nabi Ibrahim pun sama juga sangat kasih kepada Nabi Ismail AS sebagai anak dia yang telah ada pada masa dia ni umur yang sangat banyak, yang tua. Maka Ismail kata, if'al ma tu'mar, buatlah bapa aku, seperti mana Allah Ta'ala ayat Al-Quran, satajiduni insya'allahu minas sabirin, insya'allah bapa aku, kamu akan jumpa bahawa aku adalah salah satu daripada golongan orang yang bersabar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak atas cubaan Allah Taala kepada Nabi Ibrahim AS. Dan juga ulul azmi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Nuh AS. 950 tahun yang dia mendakwah lailan wa nahara kepada kaum dia. Nabi Nuh AS salah satu nabi orang panggil kabut tasab tinak Nuh. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Quran, wa idza akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Tu ayat dalam ayat ni ulul azmi. Ada 5 orang, iaitu yang pertama Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. 5 orang ini adalah ulul azmi kerana dia dapat jumpa kan tosab ataupun dakwah dia ni jumpa dengan kan tosab yang berat. Lalu dia adalah ulul azmi, orang yang ada kehendak dalam untuk nak mendakwahkan agama Allah dan juga risalah Allah kepada kaum-kaum mereka. Tetapi dalam 5 orang ni dia adalah ulul azmi, tetapi orang yang sangat baik
nabi ataupun rasul yang sebagai sebaik-baik rasul ataupun sayyidul mursalin, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ana sayyidu waladi Adam. Sesungguhnya aku ni sebagai wana bagi anak-anak Adam. Sayyidu waladi Adam. Anak Adam semua ni, akulah sebagai sayyid, punam. Sebagai punam. Dan juga laktan atau dalil yang tunjuk bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai punam ataupun rasul titisut. Semalam Lailatul Isra wal Mi'raj, Nabi naik kepada langit dan juga bersolat bersama dengan para nabi-nabi dan juga rasul, dan juga orang yang ada imam mereka dalam semaya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang belum akhir, kita beriman kepada hari kiamat wal yaumil akhir, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Kita wajib kita beriman bahawa hari kiamat akan berlaku. Hari kiamat akan berlaku seperti mana Allah Ta'ala ayat dalam Quran, thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. Hari kiamat akan berlaku dan juga kamu akan dibangkitkan. Dan juga Nabi SAW sebut dalam hadis, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah hufatan wa uratan wa ghurlan. Hari kiamat manusia akan dibangkit dengan sebab mereka ni tidak ada selipar nak pakai, dan juga tidak ada pakaian ataupun baju seluar untuk nak pakai, dan juga mereka tidak berkhitan, tidak masuk jawi. Awal-awal mereka ni tidak masuk jawi, akan balik kepada asal. Ini ayat hal ataupun dalil bahawa hari kiamat yang Allah Ta'ala royak dalam Quran, headkan tidak ken dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW akan berlaku, dan juga benda itu kita mesti kena berimankan dengannya. Dan juga kita kena mesti beriman bahawa setiap perkara yang akan berlaku pada hari kiamat itu adalah benda yang akan berlaku sungguh. Seperti al-hiwar, berlakunya adanya sa'nam, telaga Nabi SAW. Dan juga di sana juga ada syafaat pertolongan as-sirat, retak yang kita akan lakah pergi kepada syurga, tetapi kita kena lalu neraka dulu, as-sirat di antara syurga dan juga neraka. Dan juga al-jannah, di sana ada al-jannah syurga, dan juga an-nar neraka. Wal iyad billahi min dzalik. Semua ni kita kena mesti percaya. Kita mesti kena iman kata semua perkara ini akan berlaku, akan ada sungguh pada hari kiamat nanti. Al-jannah ada sungguh, an-nar ada sungguh. Kalau kita tidak percaya dengan benda-benda ini, nescaya kita hidup dalam dunia seperti orang kafir. Kerana orang kafir dia tidak percaya bahawa hari kiamat akan ada sungguh sebagai yaumul hisab, hari yang akan kira. Kerana mereka tidak beriman, lalu mereka nak buat jahat pun boleh, tidak buat baik pun boleh. Kerana mereka kata di dunia ini buat baik terana pun, hari kiamat hari tidak ada, tidak di sana tidak ada hari untuk nak kira amalan-amalan mereka. Tetapi kita sebagai orang yang beriman mesti kena beriman bahawa di sana adanya hari kiamat yang akan berlaku. Seperti mana ayat-ayat yang banyak. Ayat-ayat yang banyak yang Allah Ta'ala royak kepada kita dalam Quran, ya ayyuhan nas ittaqu Tuhan katakan dalam Quran, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tuhan kata dalam awal surah An-Nisa, kalau silap saya, yang mana hari-hari itu akan Tuhan royak syiar dah. Tuhan royak syiar dah pada hari itu akan berlaku gapo hari kiamat. Yang mana hari kiamat ni bukan hari yang sedap sangatlah, hari yang akan berlaku huru-hara. Orang yang ngandung anak dia akan keluar, dia semua manusia duduk dengan orang panggil nafsi-nafsi tuakai tuaman seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tak mabuk kali, tapi dia dengan sebab hari kiamat berlaku, mereka serupa dengan orang yang mabuk. Itu beriman kepada hari kiamat. Dan juga
beriman ataupun rukun iman yang terakhir, iaitu kita wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kod ken, kod kamnut, kod sabhawa. Hak Allah Ta'ala kamnut syiah ada, qada Tuhan. Sama ada benda yang baik, ada benda yang jahat. Nah, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu setiap perkara, alimu bi kulli syai'. Wallahu bi kulli syai'in alim. Tuhan tahu belakang. Tahu kata benda yang baik, benda yang tidak baik. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu belaka. Dia juga sama ada mengetahui ilmu ghaib, ilmu yang kita tidak tahu, Tuhan saja yang tahu. Nabi dan juga Jibril yang kita akan dengar selepas ini, kedua-dua pun tidak tahu juga mengenai dengan ilmu ghaib, benda yang ghaib. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah SWT ada anak-anak kunci ataupun benda yang orang panggil al-ghaib, benda yang tidak nampak, la ya'lamuha illahu. Tidak mengetahuikannya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Tuhan tahu apa yang akan berlaku di darat dan juga apa yang akan berlaku di dalam laut. Dan juga Allah Ta'ala tahu juga wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Sehingga daun kayu yang luruh daripada pohon kayu itu Allah Ta'ala pun tahu juga. Nah, Tuhan tahu walaupun baik mai kepieng baik dia Allah Subhanahu Ta'ala qaru wa man kamlang lun. Ruang macam tontonan Allahu Akbar. Itu nak kata Tuhan tahu. Dan juga setiap perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah catat. Allah Ta'ala telah kamnut, tulis syiadah. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan Tirmizi. Semasa Tuhan jadikan Al-Qalam, Tuhan jadi kalam, Tuhan menciptakan kalam dan juga Tuhan kata kepada kalam itu uktub. Tuhan kata kepada kalam, hei kalam, kamu tulislah. Catatlah. Maka kalam kata qala Rabbi famadha aktub? Gapo yang aku nak tulis? Maka Allah kata uktub ma huwa kainun. Tulislah gapo yang akan berlaku. Fajara fi tilka sa'ah bima huwa kain. Dan juga dia akan berlaku semenjak satu orang lahir sampai hari kiamat juga pun berlaku gapo semua tu. Kala itu yang diperintah oleh Allah Ta'ala telah tulis ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Semenjak Allah Ta'ala jadikan kala itu tulis, hitkan semua yang nak berlaku pada hari di dalam dunia ini sampai kepada hari kiamat, itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Dan juga kita beriman bahawa gapo yang Allah Ta'ala hendak nak jadi akan jadi. Dan juga apa yang Ta'ala tidak hendak nak jadi, Tuhan mai prasong nak jadi, bangka benda itu pun tidak jadi juga. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan juga Allah Ta'ala firman dalam Quran, walau sya'a rabbuka ma fa'alu. Kalau Tuhan hendak, Tuhan kamu hendak satu perkara, nescaya kamu pun tidak boleh nak buat. Mereka tidak boleh nak buat. Tuhan hendak, tak usah dia buat, maka dia pun tak boleh nak buat. Tuhan nak buat ni, dia pun tak boleh buat selisih ataupun serentak dengan yang Allah Ta'ala nak. Itu nak kata beriman kepada bil qadar, beriman dengan qada Tuhan, yang ini adalah sebagai rukun iman. Rukun iman yang 6 perkara yang diriwayatkan oleh hadis Umar ini dalam hadis Jibril, yang mana Jibril bertanya kepada Nabi royak. Maka Jibril kata qala sadaqta. Benda yang mengoyak semua ini, al-iman ini, perkara ini adalah benda yang benar. Qala sadaqta. Fa akhbirni anil ihsan. Selepas itu tanya pula al-ihsan. Apa ihsan, hai Muhammad? Nabi SAW royak, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. An ta'budallah, bahawa kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal keadaan kamu ni sebenarnya kamu lihat nampak Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Fa in lam takun tarahu, kalau mu tak nampak Tuhan pun ketahuilah bahawa fa innahu yara. Allah Ta'ala nampak gapo yang mu nak buat.
gapo yang mu senang buat ataupun yang telah buat yang lepas. Ini adalah sebagai martabat yang sangat tinggi. Martabat sebagai orang yang beriman. Orang yang masuk Islam dah, dan apabila dia buat turut perintah Nabi dan juga perintah Allah Ta'ala, dia semaya, dia buat segala perbuatan ibadat, dia akan jadi orang yang mukmin, orang yang beriman. Dia buat orang iman, orang beriman kepada Ta'ala, iaitu orang buat segala ibadat. Tetapi apabila dia ada satu martabat lagi, orang panggil martabatul ihsan, orang panggil tahu gulungan yang orang sangat sedap, sangat cinta untuk nak beribadat, sungguh nak ibadat. Siapa kau mereka cari jalan, nak balah mana wikratun, talakkan mereka ni untuk bersungguh dan juga banyakkan beribadat kepada Allah SWT dengan mereka sungguh ibadat dengan pun kata, hey tubuh aku sendiri, ingatlah bahawa aku sedang berdiri solat depan Allah SWT. Allah Ta'ala sedang lihat aku sedang lihat. Seperti kita masuk, tunggu raja, tunggu Rata Menteri, tunggu nayuk mana, kita akan dekung. Itu nak kata manusia biasa, tetapi Allah SWT sebagai Malikul Muluk, raja bagi semua raja dalam dunia ini, kita kena sungguh cari jalan bala manawi al-ihsan berada dalam tubuh kita dan juga ibadat kita. Ini nak kata ka'annaka tarahu, martabat ka'annaka tarahu ni mengatakan sawangha, hamba Allah Ta'ala tak cukup. Dia kena sawangha, kata nak balah mana ibadat dia ni rasa sedap, rasa sungguh. Dan juga apabila dia rasa kata tak sapa, orang tak sapa perangkat atau sawangha bahawa Allah Ta'ala sedang lihat dia ni, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ia kena pengkan, kena ingat bahawa walaupun mu tak nampak Tuhan, ingatlah bahawa Allah Ta'ala nampak. Maka jagalah ibadat, jagalah perbuatan kamu, jangan buat perkara yang maksiat, jangan buat perkara yang selisih dengan kitab Allah Ta'ala dan juga sunnah Nabi SAW. Itu martabat yang tinggi, martabat yang al-ihsan, yang kita nak sekarang kepada ibadat-ibadat kita. Untuk nak ibadat kita jadi kualiti, ibadat kita jadi ibadat yang khonafab, sisut al-ihsan yang kita nak. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, selepas daripada Nabi raya al-ihsan, maka malaikat Jibril tak katalah qala sadaqta, 2 kali saja yang dia kata. Maka selepas itu dia kata pula qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Dan juga kamu royaklah kepada aku pula, hai Muhammad, gapanya hari kiamat. As-sa'ah, as-sa'ah iaitu hari kiamat, yaumus sa'ah, hari yang akan berlaku, hari kiamat. Hari yang berlaku pada hari kiamat, yang mana manusia akan bangkit daripada kubur mereka dan juga akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Hei manusia, ingatlah, bertakwalah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya al-zilzilah. Zilzilah ni orang kata awasan ataupun sepengah padin wai yang akan berlaku pada hari kiamat itu adalah benda yang sangat besar, yang luang. Kita kena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nak kata yaumus sa'ah. Maka Nabi jawab bala mana? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang kena tanya tu bukan kata tahu lebih daripada orang yang tanya lagi. Dan orang yang kata aku sebagai Nabi Muhammad pun tidak tahu lebih daripada orang yang tanya, iaitu malaikat Jibril AS. Tunjuk di sini bahawa ilmul ghaib, hari kiamat tidak orang yang tahu, tidak ada orang yang tahu. Sama ada Nabi sebagai sebaik-baik Nabi yang tahu sekali mengenai dengan Al-Quran, wahyu Allah Ta'ala pun tidak tahu juga bila nak berlaku hari kiamat. Dan juga malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini ada sebaik-baik malaikat diri pun tak tahu juga bila nak berlaku hari kiamat. Maka Nabi pun kata, aku dah tak tahu. Benda ini, ilmu yang berlaku hari kiamat ini, adanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Seperti mana Allah Ta'ala firman Al-Quran, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia tanya kepada kamu, hai Muhammad, mengenai dengan as-sa'ah. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah, jawabkanlah Muhammad kepada mereka bahawa ilmu ini, ilmu mengenai dengan hari kiamat ini adanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu sahaja. Maka malaikat Jibril
dengar jawapan daripada Nabi, bahawa tidak ada jawapan daripada Nabi, maka fa akhbirni an amaratiha. Hei Muhammad, kalau mu tak tahu bila berlaku hari kiamat, royak kepada aku. Gapo alamat-alamat kiamat? Sanyan, alamat kiamat ni bila? Gapo kata? Nabi SAW jawab dalam hadis ini. Nabi SAW jawab dalam hadis ini bahawa satunya antalidal amatu rabbataha. Nabi SAW jawab kata antalidal amatu rabbataha. Bahawa dilahir apun wanak, pia wanak. Al-amatu, al-matu pia ni. Tan, hama. Seorang hama yang dia lahir. Lahir siapa? Rabbataha. Orang nak jadi Tuhan kepada dia, ataupun orang nak jadi caunai, nak jadi bangita caunai kepada dia lah. Satu orang hama, dia lahir, anak dia yang mana anak dia akan jadi caunai. Di sini ulama khilaf bahawa adakah anak yang lahir daripada seorang hamba ini, adakah dia lahir dan juga akan jadi caunai, ketua kepada mak dia sebagai hamba sendiri, ataupun dia lahir jadi caunai kepada hamba-hamba yang lain ataupun orang-orang yang lain. Maka yang paling betul yang terjehkan oleh salah satu ulama, iaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia kata yang betul dengan dalil, iaitu dia akan lahir anak yang akan jadi caunai kepada orang semua, orang lain, bukan khusus kepada mak dia sebagai hamba lah. Tetapi kalau kita lihat pun boleh jadi juga, kerana satu orang raja, dia ada hamba dan juga dia tidur dengan hamba dia, maka dapat satu orang anak, dan juga anak dia akan lahir, akan jadi raja juga. Tidak jadi hamba seperti ibu dia lah. Maka apabila jadi raja seperti pak dia akan jadi caunai kepada mak dia sebagai hamba. Ini pun boleh jadi nak berlaku juga. Boleh jadi misit cicakut kun juga. Ini nak kata, ini alamat yang pertama. Alamat yang pertama iaitu anak hamba jadi penyai pento. Yang kedua yang Nabi SAW rakyat pula, wa antara al-hufat al-urat al-'alat ri'a asyah. Bahawa kamu lihat al-hufat, orang tidak ada selipar pakai, al-urah, orang tidak ada pakaian, tidak baju, tidak ada seluar pakai, al-'alah, orang susah. Orang susah benar. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka dia ni dulu ri'a asyah, pera kambing saja, pera bering, pera kambing. Pera bering, pera kambing. Tetapi selepas daripada satu masa, mereka yatatawaluna fil bunyan. Tewas untuk nak bina bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan-bangunan yang baik, bangunan-bangunan yang rurah, yang cantik. Tewas di antara mereka. Yatatawaluna fil bunyan. Ini alamat yang kedua yang Nabi SAW. Sebenarnya alamat yang banyak, tetapi munasabah dengan hadis yang kita belajar ini, Nabi sebut hanya dua alamat. Kalau kita lihat sekarang, adakah alamat ini telah berlaku? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tengok. Negeri-negeri yang dulu mereka jadi orang biasa saja. Orang yang susah. Tidak ada selipar pakai, orang yang tidak ada baju pakai. Tetapi hari ini mereka, Allah Ta'ala harta ataupun hidup mereka ada harta yang banyak, mereka tewas. Tasuk, mengata kainkan, พื่อที่จะสร้างตึกที่สูงและหรูหรา kita tak nak sebutlah tempat mana-mana sekarang, kita tahu. Kita pergi cek tengok,ตึกmana dalam dunia ini sekarang yang jadiตึกyang setinggi sekali, guna duit banyak sekali, dan juga hรูหรา, comel sekali. Untuk nak tewas di antara mereka. Tidak ada apa ni. Nak tewas titik kata negeri akulah yang ada yang kaya, yang ada duit untuk nak bina air yang tinggi, bina air yang baik. Tetapi mereka tidak tahu bahawa Nabi SAW rakyat bahawa perbuatan itu adalah dekat ataupun hampir-hampir dengan hari kiamat. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka selepas itu Umar kata thumman talaq falabithtu maliya. Selepas itu Nabi Jibril AS diri dan juga kembali dia balik. Maka Umar kata falabithtu maliya. Selepas itu aku pun balik juga.
Falabithtu maliya, banyak harilah aku tidak jumpa dengan Nabi. Selepas aku balik, selepas tengok hikam gitu, aku kelik rumah. Banyak hari jugalah yang mana selepas itu aku mari jumpa dengan Nabi. Nabi lihat jumpa dengan Umar. Maka Nabi kata, "Ya Umar, hei Umar, atadri manis sa'il?" Tahu tak siapa yang orang yang mari datang kepada aku dan juga tanya aku pada hari dulu? Umar kata, "Allah wa rasuluhu alam." Allah Ta'ala dan juga Rasulnya saja yang tahu. Nabi kata, "Fa innahu Jibril." Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kamu, yu'allimukum dinakum, untuk nak mengajar, untuk mari hajar agama kamu. Mari nak royak agama kamu lah mana? Agama Islam, agama kita, iaitu yang adanya al-Islam, rukun Islam, yang adanya al-iman, rukun iman, yang adanya al-ihsan, dan juga ada hari kiamat. Ini adalah hadis yang hebat. Kita agak kata senang pendengar akan dapat faedah-faedah yang banyak daripada hadis ini. Sama juga dalam hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh anak kepada Umar ibn Khattab, iaitu Abdullah bin Umar ibn Khattab. Abdullah bin Umar ibn Khattab, yang mana dia meriwayat hadis seterusnya selepas daripada hadis ini. Hadis yang kami akan baca, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunya al-Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat oleh, hadis yang ketiga dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi, yang mana kita tidak akan nak syarah banyak kerana hadis ini riwayat oleh Abdullah bin Umar mengenai dengan rukun Islam yang 5 juga, yang kita telah syarah pada hadis yang kedua tadi. Maka tetapi kita akan ambil setengah faedah yang berada dalam hadis ini. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Di sini kita guna radhiyallahu anhuma, tak sama dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kerana Al-Khattab bapa kepada Umar ni bukan orang Islam. Ulama kata apabila sahabat dan juga bapa dia jadi orang Islam, maka kita berdoa kepada dia kedua-dua, iaitu radhiyallahu anhuma. Dalam hadis ini Abdullah dia adalah seorang sahabat, Umar bapa dia seorang sahabat juga. Lalu ulama kata mesti kita kena kata ridwanullahu alaihima wa radhiyallahu anhuma. Redha Allah Ta'ala akan kedua, iaitu Abdullah dan juga Umar. Dan juga dia kata, qala sami'tu Rasulullah, aku dengar Rasulullah SAW kata, Islam dibina dengan 5 perkara, iaitu rukun iman yang kita telah syarah mengenai dengan hadis ini. Abdullah bin Umar sebagai sahabat Nabi yang hebat, yang banyak juga riwayat dan juga hafal hadis-hadis Nabi, dan juga riwayat hadis yang banyak kepada kita. Riwayat hadis yang banyak kepada kita. Dia adalah pemuda, sahabat yang muda, yang ada yawacun, yang banyak hafal hadis, yang suka dan juga cinta kepada Rasulullah SAW. Satu kali dia keluar daripada Madinah, daripada rumah dia, naik kuda, dia tawaf keliling Madinah Nabi SAW. Lalu orang lihat kepada dia, "Hei Abdullah bin Umar, gapo kamu nak naik kuda dan juga tawaf keliling Madinah?" Lalu Abdullah ibn Umar dia kata, "La'alla khuffin yada'u ala khuff." Aku harap bahawasa kaki kuda aku ini akan jatuh ataupun akan jakah bekas yang dijakah oleh kuda-kuda ataupun jakah Nabi Muhammad SAW, kerana dia ingat kepada Nabi SAW. Dan juga satu kali Abdullah bin Abbas bermusafir dengan Nabi SAW kepada Mekah, daripada Madinah kepada Mekah. Dan juga Nabi lihat kepada satu pokok, satu pohon kayu yang ada di tengah jalan. Lalu Nabi halik pekayu itu, halik dan juga pergi betul terus. Maka selepas daripada Nabi wafat, Nabi mati, Abdullah bin Umar, sebagai orang riwayat hadis ini, Abdullah bin Umar pun dia bermusafir dengan Mujahid sebagai anak murid dia yang cerita ini. Lalu kepada satu tempat yang dia biasa bermusafir dengan Nabi SAW, dia ingat bahawa di sini ada satu pokok kayu, satu pohon kayu. Tetapi semasa Abdullah bin Umar, pekayu itu dipotong ataupun dikerak lah, tidak ada.
tetapi dengan sebab dia ingat kepada Nabi SAW dan juga sangat cinta kepada Nabi, sangat cinta dan juga nak turut kepada sunnah Nabi, walaupun benda yang harus, benda yang biasa pun dia nak buat. Lalu dia halik juga. Padahal dia nak pergi betul pun boleh kerana kayu tidak ada dah, dipotong, tetapi dia ingat bahawa satu kali Nabi biasa halik, dia pun halik. Nah, liang tun mai tun nan pergi kepada Mekah kerana ingat dan juga sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Abdullah bin Umar, anak kepada Umar ibn Khattab, seorang yang didik, seorang anak yang dididik oleh Umar ibn Khattab, yang mana ada riwayat yang cerita bahawa akhir hayat dia, sebelum dia nak mati, Abdullah bin Umar ni dia buta mata dia. Dia buta mata dia kerana dia setiap kali dia ambil asmaya, dia basuh mata dia. Dia memasuk air dalam mata dia untuk nak basuh mata dia. Kerana dia takut wuduk dia ataupun asmaya dia yang dia ambil untuk nak salat, takut tidak sah ataupun tidak tuateng, tidak sempurna. Lalu dia masukkan dalam mata dia. Lama-lama kali dia masuk air dalam mata dia, membuatkan mata dia tu buta. Itu nak kata Abdullah bin Umar, dia sangat cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah sebagai toyang, contoh pemuda sahabat kepada pemuda semasa kita sekarang, yang patut kita sebagai pemuda nak kelik kembali pergi baca perawat bagi Abdullah bin Umar untuk kita nak turut, nak tengok ambil berlian daripada hayat ataupun hidup Abdullah bin Umar. Inilah sekadar yang saya nak memberi kepada sedang pendengar semua. Hadis yang kedua yang kita mari sekali lagi separuh yang terakhir, dan juga hadis yang tiga, hadis Bunyal Islam, rukun Islam yang 5 yang dibina Islam, dan juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, hadis yang ketiga. Maka habislah hadis yang kedua dan juga hadis yang ketiga. Minggu depan insya-Allah taala kita akan mari belajar hadis yang keempat pula, hadis Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini cukup sekadar inilah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.